Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak murid ustazah sekalian? Okey, sihat? Okey, ustazah nak tanya, awak buat apa cuti 2 minggu lepas? Okey, ustazah banyak bagi masa kepada kamu supaya kamu buatkan kerja ustazah, dan tak ramai, rasanya beberapa orang saja yang hubungi ustazah tanya pasal kerja sekolah. Okey, ingat ustazah akan bagi markah PBD awak berdasarkan tugasan yang awak dan kehadiran awak sepanjang PDPR. Okey, pada hari ini kita akan masuk bahagian akhlak. Okey, tajuk iaitu tajuk kita ilmu cahaya kehidupan. Okey, dalam buku teks muka surat 173. Okey, dalam tajuk ini kita akan dapat 5 perkara. Okey, ingat yang pertama adalah menyatakan pengertian ilmu. Okey, yang pertama awak kena tahu apa itu ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Okey, ingat dua, hukum menuntut ilmu. Yang ketiga adalah ilmu yang wajib dipelajari. Yang keempat, adab menuntut ilmu. Okey, yang kelima, kepentingan beradab dalam menuntut ilmu. Okey, ada 5. Okey, tajuk ni kita akan dapat 5 perkara. Okey, yang ustazah sebut tadi. Okey, kita sambung. Okey, yang pertama adalah pengertian ilmu. Apa itu ilmu? Okey, dari segi bahasa adalah pengetahuan. Okey, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dari segi istilah ialah pengetahuan yang benar terhadap sesuatu perkara. Pengetahuan yang benar maksudnya, okey, ada ilmu yang tak betul lah. Itu ilmu yang tidak benar. Okey, ilmu adalah pengetahuan yang benar terhadap sesuatu perkara. Okey, next. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah satu hadis yang menunjukkan hukum kita menuntut ilmu, kewajipan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. Kita orang Islam kan? Ya, wajib kita menuntut ilmu. Alright. Okey, amalan yang didasari dengan ilmu merupakan syarat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, umat Islam dilarang melakukan atau berkata sesuatu tanpa ilmu. Okey, kalau kita nak bercakap sesuatu tu, okey, kena ada ilmu. Sebab itulah kalau orang yang tak ada ilmu, dia cakap merepek. Dia cakap kadang-kadang entah apa-apa dia cakap. Tak ada isi, tak ada bukti. Ya, sebab apa? Sebab ilmu lah. Ilmu dia benar ataupun tidak. Kita pergi kepada perkara seterusnya, iaitu ilmu yang wajib dipelajari. Okey, kita ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Okey, ilmu fardu ain ialah kita, setiap orang Islam, setiap orang wajib kena tahu ilmu tu, wajib kena belajar, wajib kena tuntut ilmu tu. Okey, ilmu fardu kifayah adalah, okey, contoh dalam sesuatu kelompok itu tak semua wajib. Dia kena ada yang ada ilmu itu. Okey, kalau tak ada, kita berdosa lah. Dalam satu tempat tu kena ada sebahagian yang tahu ilmu tu. Contohnya, okey, dalam Islam wajib kena ada ilmu sains. Kalau tak ada ilmu sains, macam mana Islam nak membangun? Okey, contohnya juga ilmu ekonomi. Macam tu. Kita pergi kepada ilmu fardu ain. Okey, apa itu contoh ilmu fardu ain? Okey, ilmu fardu ain ni ada 4. Okey, yang pertama ilmu tauhid, iaitu ilmu akidah kita. Okey, iaitu kepercayaan kita, iman kita. Itu ilmu tauhid. Okey, yang kedua adalah ilmu fiqh. Fiqh ini ibadah kita. Ibadat kita, solat, puasa, zakat, itu wajib tahu. Wajib belajar. Tak adanya awak alasannya, saya tak tahu ustazah. Tak ada. Awak kena belajar. Sebab itulah, okey, form 1, form 2, form 3 sampai form 5 semuanya ilmu fardu ain. Dalam buku yang kita belajar dalam pendidikan Islam. Sebab itulah kita kena belajar. Okey? Wajib. Okey, seterusnya adalah ilmu akhlak. Akhlak ni kita kena tahu Okey, macam ni lah. Okey, macam kita menuntut ilmu. Dia kena ada adab-adab dia. Itu pun sebahagian daripada akhlak. Sebab apa? Adab tu adalah akhlak. Alright. Okey. Seterusnya adalah ilmu asas membaca Al-Quran. Awak tahu tak?
ilmu membaca Al-Quran itu adalah wajib awak belajar. Tak awak tahu tak? Ustazah sedih, sangat sedih. Kenapa? Ada pelajar tingkatan 1 tak tahu membaca Al-Quran lagi. Ustazah tahu dari sekolah rendah awak dah diajar Iqra, alif bata kan, tasmi'. Tapi cuba tengok balik diri sendiri kenapa awak tak boleh lagi membaca Al-Quran. Sepatutnya umur awak ni sudah berkali-kali khatam Quran dah. Sepatutnya khatam Quran umur 7 tahun lagi. Kalau ikut kita lah biasa kat Malaysia ni, patutnya kita dah tahu dah. Okey, sebab apa? Kerana ilmu asas membaca Quran ni adalah wajib. Okey, wajib. Tak adanya ustazah tak pandai, ustazah tak ada. Awak kena belajar juga. Okey. Okey, kenapa kita kena belajar ilmu fardu ain ni? Kenapa? Kerana ilmu fardu ain ialah asas untuk menjalani kehidupan berlandaskan syariat Islam. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada ilmu fardu kifayah pula. Okey, ilmu fardu kifayah ni contohnya adalah ilmu sains. Ilmu sains. Kita banggakan umat Islam sekarang. Contohnya doktor yang kasawan negara, Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Itu adalah antara orang sains dalam Islam, Islam. Seterusnya adalah ilmu ekonomi. Contohnya adalah kita punya gubernur, Dr. Zeti Aziz. Dia pun antara orang ekonomi yang tahulah berilmu tentang ekonomi ni. Dia orang Islam. Seterusnya juga adalah ilmu kedoktoran. Seperti yang kita tahu, ilmu kedoktoran yang sangat famous dulu, iaitu Ibn Sina. Awak kenal Ibn Sina? Ibn Sina itu sangat terkenal. Banyak buku yang telah beliau buat mengenai ilmu perubatan. Dia seorang sangat alim, alim ulama, tapi juga seorang doktor. Sebab itulah itu adalah antara ilmu fardu kifayah. Seterusnya ilmu kejuruteraan, ilmu perdagangan. Kita kena tahu. Kenapa adalah untuk membina kekuatan dan memelihara maslahat umat Islam. Kita pun sebagai umat Islam kena membina ekonomi kita, kena membina kita punya perubatan kita, hospital kita. Alright. Seterusnya adalah ilmu yang dipelajari ni wajib dikuasai secara seimbang demi kesejahteraan umat dan kegemilangan Islam. Alright. Seterusnya kita pergi kepada adab-adab menuntut ilmu. Islam ni agama yang syumul. Sampai menuntut ilmu pun dia ada adab dia. Ini adalah antara 1, 2, 3, 4. Ada 8 adab menuntut ilmu. Yang pertama saya baca. Memuliakan dan menghormati guru. Awak kena muliakan dan hormati guru awak. Menjauhi maksiat dan kemungkaran. Yang ketiga, mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah. Ada belajar. Semua setiap hari, sepanjang masa ni, masa lapang dia buat apa? Dia main game sampai tak ingat nak solat, nak nak makan. Mak panggil, "Oh Man, turun makan." Golok mak, main game. Yang pertama, awak tak solat, awak dah lalai dah. Yang kedua, awak lukakan hati mak awak. Kenapa? Mak awak panggil berkali-kali dah, ajak makan, tapi awak tak nak. Awak lebih utamakan dengan aktiviti awak. Contoh tadi, contohnya apa? Main game. Awak cakap bukan saya cakap. Seterusnya adalah beramal dengan ilmu yang dipelajari. Apa yang awak belajar tu tolong amalkan. Jangan simpan je. Awak amalkan. Contoh tadi, asas membaca Quran, awak amalkan. Bila awak baca Quran, awak amalkan. Contohnya adik awak ni baru nak belajar baca Quran, awak ajar adik awak. Kakak awak ke, abang awak ke. Pahala dapat pada awak sebab awak dah mengajarkan ilmu yang awak dah dapat. Awak ada. Seterusnya adalah tidak malu bertanya. Ingat malu bertanya sesat jalan. Awak kena bertanya. Macam sekarang lah, walaupun kita tidak berjumpa depan-depan, tapi kita ada handphone kan, ada telefon bimbit, boleh tanya cikgu awak.
boleh call cikgu awak. Janganlah pukul 2-3 pagi call. Okey, call waktu yang sesuai. Ada masalah ke bagi tahu je. Malu bertanya sesat jalan, ingat. Malu bertanya sesat jalan. Okey. Seterusnya adalah rajin berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah. Okey. Ini adalah antara adab kita Okey. Rajin usaha. Ya Allah, aku dah belajar ni, aku dah berusaha menuntut ilmu ni. Ya Allah, berkatilah segala ilmuku. InsyaAllah ilmu yang awak belajar tu InsyaAllah sentiasa dalam hati awak. Okey, dalam hati Allah redha dengan ilmu yang awak dapat. InsyaAllah awak senang. Senang nak belajar, senang nak jawab periksa. Semua senang. Okey. Alright, seterusnya adalah memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa awak. Okey, jangan Ustazah nak awak tahu. Okey, jangan sakitkan hati ibu ayah awak. Masa ni lah awak berbakti dengan ibu ayah awak. Okey, masa di rumah. Okey, mohon doa ibu ayah awak. Kenapa? Doa ibu ayah tadi hijabnya. Direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, last sekali adalah niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah. Ada orang menuntut ilmu kan apa? Nak menunjuk-tunjuk. Aku pandai bab tu. Oh, aku pandai. Dia nak menunjuk-tunjuk. Sebab tu dia belajar. Itu dah maksudnya tidak ikhlas. Dia kena ikhlas. Kenapa? Kerana dia nak belajar ilmu tu lah, dia nak mengajarkan orang lain, dia nak memperbaiki diri dia. Okey, right. Seterusnya adalah kita pergi kepada slide seterusnya. Kita pergi kepada kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Okey, kenapa pentingnya adab ni dalam menuntut ilmu ni? Okey, yang pertama adalah mendapat ganjaran pahala. Okey, yang kedua, ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Okay, yang ketiga, mencapai kejayaan dalam hidup. Yang keempat, mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Okey. Yang kelima, kehidupan menjadi tenang. Okey. Yang keenam, dipandang tinggi oleh masyarakat. Yang ketujuh, okey, last sekali iaitu menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pergi kepada tingkah laku tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey. Ustazah nak bagi tahu PDPR ni juga antara cara kita menuntut ilmu. Okey. Okey, PDPR ni juga, okey. Kan kita menuntut ilmu mesti ada adab tadi kan? Kan kita dah belajar adab tadi kan? Okey. Awak tidak membuat tugasan yang ustazah bagi, yang cikgu lain bagi. Adakah itu beradab? Tidak beradab Awak tidak beradab dalam menuntut ilmu. Kenapa? Awak tidak membuat tugasan yang guru berikan. Awak sin saja WhatsApp yang cikgu bagi dalam grup. Awak tidak balas pun WhatsApp cikgu awak sampai cikgu awak turun nak bagi kertas kepada awak rumah ke rumah. Sebab apa? Sebab daripada awak ni buang masa, baik awak buat tugasan. Sampai macam tu sekali. Okey? Okey, sebab tu tajuk kali ni Ustazah nak awak ambil berat tentang menuntut ilmu ni. Ustazah nak awak faham macam mana menuntut ilmu ni sebenarnya. Okey, bukan saja bersemuka okey, melalui video ni pun PDPR pun dikira menuntut ilmu. Kenapa? Apa yang Ustazah sampaikan kepada awak itu adalah ilmu. Setiap benda yang Ustazah ataupun cikgu sampaikan kepada awak itu adalah ilmu. Okey? Faham? Seterusnya adalah pertama, tidak menghormati guru apabila bertemu. Itu bertemu. Okey, kalau tidak bertemu macam mana? Awak tidak buat tugasan cikgu, awak buat tak tahu. Cikgu bagi tugasan, malas banyak gila kerja, stres. Itu tidak beradab Okay, yang kedua, bermain ketika guru mengajar. Okey, Ustazah faham banyak kekangan kamu di rumah, mungkin kekurangan data, mungkin awak berebut handphone dengan adik-adik awak, mungkin awak internet ataupun line tempat awak tidak kuat. Okey, Ustazah faham. Okey, tetapi usaha. Mungkin awak boleh pergi tanya dengan kawan awak ke, Mimi,
ada si ustazah beri kerja dengan kita. Ada si macam tu. Okey, seterusnya adalah bercakap dengan guru menggunakan bahasa yang kurang sopan. Okey, contohnya awak meninggikan suara kepada saya ke, kepada cikgu-cikgu lain ke, itu tak baik, tak ada adab. Okey, melanggar perintah dan arahan guru. Okey, contohnya dalam grup satu bestari tu banyak arahan yang cikgu bagi. Okey, awak tak dengar, awak tak buat pun. Okey, selalu cikgu Norazurah bagi kerja supaya awak ni, kadang-kadang awak tak peduli. Cikgu Angeline, cikgu Zaitun, supaya awak buat. Dengar arahan guru. Kalau tak dengar tu, itu tak beradab nama dia. Okey, terusnya adalah ilmu yang dipelajari tidak diamalkan. Okey, awak belajar tapi awak tak amalkan, itu tak beradab. Okey, melawan atau menyakiti hati guru dengan kata-kata atau perbuatan. Okey, menggunakan media sosial juga itu perbuatan juga. Okey, contohnya awak kata-kata awak dalam WhatsApp lah, kadang-kadang awak kata-kata yang awak rasa sopan tapi tak sopan pun. Dan last sekali, berpakaian tidak kemas. Okey, itu biasanya di sekolah lah. Okey, berpakaian tidak kemas. Alright. Okey, ini juga adalah Ustazah nak bagi tahu akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey, apa kesan kalau kita tidak beradab dalam menuntut ilmu? Okey, pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Ini awak kena nilai sendirilah. Diri awak susah ke senang nak belajar? Kalau susah tu faham-faham lah macam mana. Okey, ini kesan. Awak tengok kat diri awak, ada tak kesan-kesan ni? Kalau ada kesan-kesan ni, cuba baiki diri awak. Tengok balik diri awak, apa yang kurang. Okey, seterusnya adalah berdosa dan mendapat kemurkaan Allah SWT. Ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Okey, maknanya awak belajar sia-sia saja. Okey, seterusnya adalah mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Awak mudah ikut benda-benda negatif. Okey, contohnya kawan-kawan awak ajak benda-benda yang tak elok, awak ikut, cepat terpengaruh. Okey, yang seterusnya, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan. Tak berkat pun ilmu yang awak belajar. Okey, apa kesudahannya, masa jawab soalan awak pun tak tahu nak jawab apa, padahal awak dah belajar. Bila jawab periksa, awak tak tahu, awak tak ingat nak jawab apa. Itu antara contoh tidak berkat. Okey, seterusnya adalah dipandang hina oleh guru dan rakan-rakan. Sebenarnya ustazah tak suka kalau nak pandang rendah, pandang buruk terhadap anak murid sendiri ni. Tapi kita tahu, kita sendiri tahu kan diri kita macam mana. Adab ke tak beradab ke, cuba nilai balik diri kita, muhasabah balik diri kita. Kita beradab tak dengan guru selama ni? Seterusnya, okey, yang last sekali adalah kelebihan orang yang berilmu. Apa kelebihan orang yang berilmu? Okey, yang pertama, menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Okey, seterusnya adalah menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warisatul anbiya. Nabi seorang yang berilmu. Bila kita menuntut ilmu, kita pun waris para nabi. Nabi berilmu ya. Okey, kita pun nak juga jadi pewaris nabi, kita kena menuntut ilmu. Alright. Okey, seterusnya dipermudahkan jalan ke syurga. Kenapa? Sebab kita dah banyak ilmu, kita tahu macam mana nak mudahkan jalan kita ke syurga. Kita buat baik, kita tak sakitkan hati orang, kita amalkan ilmu yang kita belajar. Didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Okey, kelebihan orang berilmu bukannya kita je. Okey, yang didoakan burung di langit, ikan di laut, haiwan di darat pun doa untuk kita. Okey, seterusnya pemimpin ke jalan kebaikan. Pemimpin ni bukan sahaja ketua negara, bukannya Perdana Menteri saja. Ingat ketua keluarga juga adalah seorang suami, seorang ayah. Awak nantilah pada lelaki, nanti nak jadi suami dah, nanti ayah dah. Kena tahu ilmu kena banyak tahu ilmu. Macam mana? Okey, kenapa kena tahu? Kerana untuk mendidik, membimbing isteri dan anak-anak kamu nantilah. Okey. Seterusnya adalah mendapat
ketinggian darjat di sisi Allah. Ingat Allah sangat suka orang yang berilmu ni dan mengamalkan ilmunya. Right? Okay, selesai saja tajuk kita pada hari ini, ilmu cahaya kehidupan. Seperti biasa, Ustazah akan bagi tugasan kepada awak. Pada hari ini Ustazah nak awak buat jawab soalan, soalan kuis pada slide yang Ustazah akan bagi nanti. Okey, ada beberapa soalan awak kena jawab, soalan objektif sahaja. Awak jawab dalam buku awak salin soalan dan jawapan awak dalam buku latihan. Okey, InsyaAllah apa yang kita telah belajar pada hari ini akan memberi kesedaran kepada awak supaya awak jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Okey, tak terlambat lagi. Ustazah dah tengah tahun ni Ustazah, dah lambat saya nak join PDPR. Tak terlambat. Awak mesej je Ustazah, awak call je Ustazah. Ustazah, apa yang saya perlu buat ni nak mulakan balik, nak motivasikan balik diri saya ni Ustazah. Tak ada masalah, call yang nombor Ustazah. Tahu kan? Okey, seterusnya. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, kita tunggu. Okey, jangan lupa buat latihan yang Ustazah bagi dan tunggu dan Ustazah nak awak hantar latihan tu hari ini juga. Okey, sebelum 5 petang. Sebelum 5 petang dalam buku latihan dan hantar kepada Ustazah secara personal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.